Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada hadirin yang sedang menonton di Facebook page Endowment UTM secara live pada pagi ini. Apa khabar semua? Diharapkan semua dalam keadaan sihat sejahtera dan kepada mereka yang terjejas, didoakan agar segera sembuh dari perkara-perkara yang tidak diingini. Semoga kita semua terus kuat menghadapi pelan pemulihan negara ketika ini. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hana Miswan, pengacara anda sepanjang program ini berlangsung. Jangan ke mana-mana kerana topik ceramah kita untuk hari ini sangat menarik. Lebih-lebih lagi disampaikan oleh panel jemputan yang cukup terkenal dengan ilmu dan pengalamannya. Sebelum kita bermula, sukacita diingatkan kepada para penonton yang sedang melayari program ini secara live streaming melalui Facebook Endowment UTM, anda dikehendaki untuk klik pada URL pendaftaran yang tertera pada ruangan komen yang telah dipinkan bagi mendapatkan sijil penyertaan Carnival Endowment Semarak Merdeka 2021. Selain itu, sepanjang program ini juga, pihak Rusetia telah menyediakan hadiah-hadiah menarik bagi penonton yang setia mengikuti program ini sebab kita ada soalan bertuah. Jadi, jangan ke mana-mana, stay tune sehingga akhir acara nanti. Seperti yang saya maklumkan, sekiranya ada soalan yang ingin diajukan, penonton bolehlah bertanyakan di ruangan komen dan soalan akan dijawab oleh penceramah di akhir sesi ceramah ini nanti. Baiklah, tanpa melengahkan masa, izinkan saya untuk membacakan biodata ringkas penceramah jemputan kita pada pagi ini. Bukan nama asing di UTM, namanya cukup dikenali. Profesor Datuk Seri Engineer Dr. Zaini bin Ujang adalah anak jati Negeri Sembilan, dilahirkan pada tanggal 3 Mac 1965 di Kampung Inas, Johor, Negeri Sembilan. Yang berbahagia Datuk Seri mendapat ijazah sarjana muda kejuruteraan kimia di UTM pada tahun 1988, meneruskan pengajian peringkat master kejuruteraan alam sekitar pada tahun 1991 dan Doktor Falsafah pada 1996 dalam bidang kejuruteraan alam sekitar dari University Newcastle, United Kingdom. Beliau juga merupakan alumni Harvard Business School bagi program Advanced Management. Yang berbahagia Datuk Seri terkenal kerana sumbangan beliau sebagai seorang juruter profesional alam sekitar, pemimpin akademik, inovator, penulis esei dan pemikir alam sekitar di Malaysia. Beliau merupakan penerima pertama dan termuda Anugerah Merdeka 2009 bagi kategori pencapaian ulung akademik. Beliau juga merupakan Naib Chancellor termuda dilantik dalam sejarah Universiti Awam di Malaysia ketika itu yang berusia 43 tahun. Beliau merupakan Naib Chancellor UTM yang kelima iaitu pada tahun 2008 sehingga Jun 2013. Beliau juga merupakan seorang pemimpin contoh dalam pelbagai tugas akademik dan pendapat khususnya dalam bidang penyelidikan dan pembangunan, inovasi dan keusahawanan, program pasca ijazah dan pengubalan dasar. Yang berbahagia Datuk Seri juga memainkan peranan utama bagi mewujudkan tabung endowment UTM pada tahun 2009 serta telah mendapatkan sumbangan luar bagi dana penyelidikan dan inovasi daripada agensi-agensi tempatan maupun antarabangsa. Terkini bermula Mac 2020, beliau telah dilantik sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar. Hadirin sekalian, dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini bin Ujang bagi menyampaikan ceramah yang bertajuk Memperteguh Institusi Pengajian Tinggi Menerusi Endowment. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator yang menjemput saya pada hari ini. Dan kepada mereka yang bersama kita pada pagi ini, saya nak berkongsi pengalaman dan pandangan saya tentang kaedah untuk kita memajukan endowment. Dan izinkan saya menceritakan hal ini menerusi slide lah, jadi mudah untuk kita sama-sama ikuti. Silakan. Boleh ya, saya share slide ya? Boleh.
Okey, slide kita ni berkaitan dengan saya nak bincangkan beberapa hal penting tentang endowment ni, dan saya juga nak pastikan supaya elemen wakaf juga diambil kira apabila kita merancang university endowment. Sebab peranan wakaf dalam masyarakat Islam ni sangat besar, dan kita juga tahu tentang fungsi wakaf ini adalah sebenarnya untuk memastikan masyarakat, bukan saja orang Islam, untuk mendapat manfaat secara berlanjutan. Dan saya fikir kalau ada kerangka wakaf itu, ini akan memudahkan masyarakat kita untuk melaburkan kekayaan mereka, keuangan mereka secara jangka panjang. Ya. Dan hari ini saya nak bincangkan beberapa perkara. Ini ada topik-topik yang saya akan kemukakan. Saya dimaklumkan moderator kita ni, sesi kita berapa lama? Sehingga jam 12, Datuk. Okey, kita ada panjang. Jadi untuk bahagian pertama, biar saya memberikan sedikit pandangan saya, dan ini adalah topik-topik yang saya akan bincangkan secara ringkas nanti, dan kalau ada pertanyaan kita boleh berkomunikasi kemudian, ya. Okey, boleh, Datuk. Pertemuan saya dengan Rakesh Khurana, beliau ni adalah dekan Harvard College. Harvard terbagi kepada universiti, dia terbagi kepada dua. Satu college Harvard, yang keduanya sekolah-sekolah ataupun pusat-pusat pengajian pasca pengajian tinggi, pasca siswaza. Dan semua pengajian undergraduate di bawah Harvard College. Jadi saya bertemu dengan Rakesh Khurana pada 2018. Sebelum itu pun saya saya beberapa kali bertemu dengan beliau dalam kerja beliau di Malaysia. Pada ketika itu saya menjemput beliau datang ke Malaysia, dan bersama dengan Harvard Business School Alumni Club of Malaysia, selain daripada perbincangan tentang bidang yang beliau sangat mahir, iaitu tentang kepimpinan, saya juga sempat bincang dengan beliau tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman di Harvard, bagaimana mereka membangunkan endowment. Ya, jadi beliau memberikan beberapa nasihat. Nasihat dia yang pertama ialah kita kena tahu bahawa apa yang nak disumbangkan tu bukan hanya dari segi treasure. There are 3 T. One time. Jadi kita mesti ingat bahawa kita menyumbang masa. Dalam endowment kita, kita boleh carilah masa orang. Masa mereka yang nak beri sumbangan. Saya tak ada duit, tapi saya ada masa. Apa yang saya nak gunakan? Saya tak ada duit, saya tak ada masa, tapi saya ada beberapa talent. Dan talent ni maknanya very expensive lah ketika itu. Contohnya dia seorang pengacara yang hebat. Jadi saya menjadi pengacara universiti tak payah bayar lah. Setiap kali biasanya saya akan charge RM5,000. Jadi tak payah bayar untuk setahun 10 kali. Jadi RM50,000 equivalent harganya yang sepatutnya dibayar pada dia. Jadi bayaran itu dimasukkan dalam endowment. Ya, itu caranya. Ataupun kita minta dana daripada orang yang berkenaan. Yang kedua, fokus endowment ini akan lebih teratur, terancang dan disokong ramai kalaulah kita memberikan penekanan kepada financial aids to undergraduates. Bantuan keuangan kepada pelajar-pelajar ijazah pertama ni. Dari segi tuition fees, room and boarding. Itu yang lebih. Dan ini sangat penting lah bagi saya. Kenapa saya sebutkan perkara ni? Dia melibatkan hal yang sangat berkaitan dengan operasi sesebuah universiti. Yang kedua, yang seterusnya, yang ketiga ialah the most difficult to receive from donors are unrestricted fund. Maknanya dia bagi duit tu, pandai engkau lah nak buat apa duit tu, ya. Ini susah. Biasanya dia akan bagi tahu, saya bagi duit ni untuk bagi beasiswa kepada pelajar. Saya bagi duit ni untuk buat bangunan. Saya bagi duit ni untuk menaja penyelidikan contoh. Tapi jarang yang datang, dia kata, okey, saya ada 10 juta, pandai-pandai universiti lah nak buat apa. Ya, jarang macam tu. Itu yang kita panggil sebagai unrestricted fund. Seterusnya, beliau menampak bahawa kekuatan Harvard ialah pada alumni-nya. Jadi sebab itulah kita sangat perlu untuk wujudkan alumni yang kuat di universiti. Dan alumni ini bukan hanya datang untuk acara mendapatkan sokongan keuangan,
tetapi juga pelbagai aktiviti lain. Dan biasanya mereka ni kalaulah contohnya macam saya kan, kalau saya Zaini Ujang, AMP 177. Itu nama saya di Harvard University sebagai alumni 177. AMP itu program kami, dan 177 tu ialah grup kami lah. Jadi kita tahulah siapa AMP 177, 120 people tu. Dan biasa sampai sekarang, walaupun kami tidak berjumpa selalu, ada ketikanya sebelum I think sebelum COVID dulu adalah selalu perjumpaan. Tetapi sekarang ni apa-apa yang berlaku tentang naik pangkat, orang ni offer initial public offering untuk saham syarikat dia, kita akan tahu antara yang terawal. Dan pastikan yang alumni itu dia dibahagikan bukan kepada kursus, tetapi dibagikan kepada kelas. Itu yang dia panggil class officers tu. AMP 177 tu ada class officer dia. Okay. Compete among classes and give info about tax deduction dan sebagainya. Ini sangat penting sebab di Amerika contohnya, kenapa endowment sangat besar di negeri seperti Amerika dan di Britain. Sebab apabila seseorang mati, hartanya semua dipanggil estate-nya itu 50% di tax kalau berlaku transaction. Kalau dia nak bagi pada anak dia ada 1 juta, anak dapat 500,000 je, 500,000 lagi tax. Jadi untuk memastikan yang harta ini ataupun anak mereka dapat yang terbaik, so biasanya dia siap-siap bagi kepada endowment. Yang 500,000 tu dah siap-siap bagi dah. Ya, adalah caranya macam mana mereka buat. Dan sebagainya lah. Give email address free, sampai sekarang saya masih gunakan email yang ada tu lah. Important lesson with rich people, ask for advice, you also get money. But if you ask for money, you will get good advice. Jadi maknanya kita datang jumpa dia tu, kita mesti berhemah lah, kata saya nak minta pandangan ni, pandang macam mana kita nak buat ni, buat tu. Oh tak apa, nanti saya bagi advice. You ada duit tak? Duit tak ada, kita kena cari duit. Okay, ini ambil 10 juta tentu. Kalaulah kita minta money, then dia akan bagi cerita lah. Takkan you tak tahu, you kan belajar business school. You kan ada business school, apa guna profesor yang duduk di business school tu kalau tak boleh cari 10 juta. Advancement office is very important. Advancement ni maknanya officer yang cari dana. Dia panggil advancement, dia tak panggil endowment officer. This is full time, they are specialized. Dia ada target group dia, target group industri orang ni, target group rich people, target group yang juga besar, yang 50% daripada setiap tahun pendanaan kepada endowment Harvard ini adalah daripada orang yang menyumbang kurang daripada 1,000 USD per year. They contribute 50% to the endowment every year. Bayangkan, nak dapat yang 30 juta tu susah. Tapi nak dapat yang 1,000 ni senang, bagi ramai orang boleh contribute. They are previously from banking background. Dan Harvard Endowment, they are not accepting corporate gifts. They accept corporate donation on research activity with unrestricted clauses. Sebab tu kita tengok di Harvard University ni, most professors dia tak dapat grant yang besar daripada luar, daripada syarikat. Tetapi university dapat corporate donation. Under research. Jadi universiti yang distribute duit tu lah. Bagaimana nak buat apa projek penyelidikan dan sebagainya. Ya. So ini nasihat yang diberikan oleh Rakesh Khurana yang saya rasa saya dah tahu sebahagian, tetapi bila cakap dengan dia tu, saya dapat clear information what to do next. Sebab tu saya rasa apa yang menggalakkan orang untuk memberi contribution kepada endowment ataupun wakaf ni, dia tahu tentang benefit dia. And apa rules of endowment office ni? Benefitnya apa? Benefitnya kalaulah sebagai orang Islam, inilah amal jariah kita. Benefitnya ialah pada masa yang sama kita dapat menjadikan umat Islam, masyarakat Malaysia, pelbagai pihak yang ada di negara kita ini sebagai pihak yang berkemungkinan dapat menggalas tanggungjawab menjalankan aktiviti mereka lah, kalau mereka ni sebagai ahli akademik dan sebagainya. Yang kedua ialah dia nak tengok, kalau saya bagi 10 juta ni, siapa yang pegang duit saya ni?
Adakah universiti akan gunakan duit ini untuk tujuan-tujuan sebagai contohnya lah ya, mesin rumput, cat bangunan apa semua. Dia nak tahu benda tu. And then kita mesti crystal clear on that, how to manage the funds. Sebaik-baiknya kalau kita kata, if you contribute, the principal will be there. Duit yang pokok tu akan ada kat situ. Yang kita guna hanyalah investment return. Itu je suka. Sebab duit tu akan ada sentiasa ada insya-Allah. Ya. Dan itulah yang menggalakkan banyak orang bagi contribution kepada universiti. Sebab ada governance structure yang kemas, ada katalah dalam contoh Harvard tu beratus orang setiap school. Kalau Harvard Business School tu 140 kalau if not mistaken yang jaga endowment fund tu. Jadi mereka ni ada portfolio masing-masing untuk pastikan yang duit yang dibagikan itu dapat digunakan sebaiknya, tetapi pokoknya, capitalnya tidak hilang. Direct benefits to the beneficiaries apa? Kepada orang yang memberi sumbangan tu apa yang dia dapat? Contohnya kalaulah syarikat, Tata Foundation contohnya, dia bagi kepada Harvard Business School, dia dapat buat satu bangunan, nama bangunan tu Tata. Ya, baik sampai bila-bila bangunan tu akan dengan nama tersebutlah. Tax benefit to the contributors. Ini sangat penting yang saya akan bincangkan nanti. Begitu juga dengan branding, reporting and updating. So ini adalah perkara yang menyentuh seseorang untuk memikirkan sama ada mereka nak memberi sumbangan kepada endowment atau tidak. Saya bahagikan ni kepada 4 grup. Grup pertama, the rich. Nombor 1, the rich ni ialah tax exemption. Ya, dia nak buat sesuatu tu, kita ada polisi dalam pengurusan tadbir urus percukaian di Malaysia, kita panggil 7% aggregate. Kalau kita ada pendapatan 100,000 setahun, saya bagi contoh yang mudah lah, 100,000 setahun, kita dapat 7% tax aggregate. Yang boleh beri sumbangan kepada siapa saja, boleh diregister, boleh dapat tax exemption. So ini perlu berdaftar dan biasanya endowment universiti berdaftar lah. Jadi bagi mereka yang berpendapatan 100,000 setahun, kita nak cari 7,000 tu macam mana kita nak dapat? Katalah dia berikan sedekah dan sumbangan kepada sekolah dia dulu dan sebagainya. Katalah bayar zakat, bayar apa semua, katalah zakat tempat lain. Katalah kita boleh yakinkan ataupun kita tolong kirakan kepada mereka tu, okey, bayar semua ni tak sampai 2,000 pun. Yang 5,000 lagi nak buat apa? Kalau tidak, dia kena bayar income tax. Ya. Jadi dia kata okey, kalau saya bayar income tax, alhamdulillah. Tapi yang lain pun masuk juga dalam income tax. 7% tak semestinya itu sahaja income taxnya. Bagi mereka yang pendapatan tinggi, tahulah kita bayar income tax lebih kurang dalam 25% daripada pendapatan kita. Ya. Jadi 25% kalaulah aggregate tu daripada yang pendapatan bercukai yang awal tu, yang sebelum ditolak-tolak. Katalah 7,000, senang kira. So kalau kita dapat 5,000 setahun, sepanjang 10 tahun. Jadi 5,000 kali 10 dapat 50,000 daripada dia seorang saja. Itu kalaulah dia pendapatannya 100,000, kalau pendapatan dia 1 juta, dan kita boleh dapat 50,000 setahun. Katalah 20,000 lagi tu dia berikan kepada pihak-pihak yang lain. Jadi 50,000 kali setahun, kali 10 tahun dapat 500,000. Ini cara kita nak mendekati golongan kaya ni dan pastikan yang mereka ni dapat memberikan sumbangan 2, 1 income tax, yang keduanya corporate tax. 2 dapat, secara peribadi dan secara syarikatnya. Katalah syarikatnya tu dapat pendapatan 100 juta setahun. Jadi yang boleh dianggap sebagai termasuk dalam 7% aggregate tu, maknanya 7 juta setahun tu. Mana nak bagi? Ya, dia bolehlah bagilah kepada orang tertentu, tapi 5 juta bagi kat kami. Contohnya setahun. Jadi kita mesti tahu siapa dan berapa. Contoh. Jangan kita tabur semacam aja, tidak nanti kita dapat sikit-sikit je. Yang keduanya ialah branding. Kalau saya bagi banyak ni, saya dapat apa? Itu yang penting. Sebab itulah kalau kita pergi ke banyak tempat, nama bangunan, nama gelaran profesor adalah gelaran yang diberikan mengikut trust deed yang diberikan oleh penyumbang. Ya, nanti saya akan bagi contoh-contohnya lah. So yang barulah then why contribute. Saya nak buat katalah nak masukkan dalam endowment Merdeka, nak masukkan dalam
pembiayaan kepada student, beasiswa dan sebagainya ya. Dia tanya governance macam mana? Okey, kita ada board, sangat penting board itu yang memastikan yang mereka yang berada dalam board itu mereka yang diyakini akan memantau jumlah wang yang diberikan itu akan digunakan sebaiknya. Ya, saya alhamdulillah saya dalam trustee Petronas, trustee beberapa badan, kita dapati peranan trustee ini sangat penting untuk pastikan yang pengagihan wang itu dapat dilaksanakan dengan baik. Ya. And what's benefit for me? Biasanya orang akan cakap macam itulah. Benefit for you ialah contoh contohnya ialah katalah nanti kita dapat wang tu terkumpul and then you decide siapa yang nak bagi. Contohnya ya, kita akan senaraikan nama pelajar yang akan dipertimbangkan. Daripada 100 pelajar tu kami akan interview, jadikan 20, so you select 15 of them. Ya, sebab since dia yang bagi duit, dia kata kita bagi you select. Jadi dia secara tak langsung dia tahulah mereka yang dapat manfaat. Begitu juga dengan syarikat. Sama, the rich and the institution ni cara kita mendekati sama berdasarkan pengalaman saya. Kemudian ada lagi satu, iaitu why we consider UTM staff. Kalaulah kita boleh tunjukkan kepada orang ramai bahawa di kalangan UTM sendiri staff menyumbang kepada endowment ni, jadi orang rasa confident, maknanya bukan mereka saja yang dapat manfaatnya, kebanyakannya ialah masyarakat UTM, warga UTM, staffnya, pelajarnya. Tapi kalau staff tu sendiri menyumbang, contoh yang tadilah, kalau profesor tu pendapatannya katalah, saya pukul rata saja, pendapatan kata 15,000 setahun, jadi pendapatannya lebih pada 150,000 setahun. 150,000 setahun, assuming 150,000 setahun, kalau 7% aggregate, kita dapat lebih kurang dalam lebih pada 10,000. Katalah dia bayar bagi sumbangan buat masjid, buat apa semua, katalah sumbangan tu 3,000, 7,000 lagi nak bagi siapa? Boleh bagi, sebab calculationnya sama. Kalau bagi tak bagi, you will at the end nanti pembayaran kepada cukai dan sebagainya lebih kurang sama. Jadi at least you tahu 7,000 ni bagi kepada UTM balik dan benefit saya balik sebagai staff UTM. Contohnya lah. So why contribute? Governance, ini dia tak, soalan tu tak timbul tentang tax exemption tu sebab bagi dia duit pun tak banyak sangat, mungkin tak menjadi isu. Yang penting ialah why. Kalaulah kita banyak duit endowment, kita ada banyak research fund. Dan research fund ini kita boleh bagi kepada pensyarah-pensyarah. Dan syarat kita nak bagi pensyarah tu mestilah sekurang-kurangnya dia memberikan sumbangan kepada endowment. Dan saya banyaklah dapat universiti di Amerika yang saya tahu, almost semua orang yang saya kenal tu memberi sumbangan kepada universiti masing-masing dalam bentuk endowment. Secara bulanan, tolak gaji. Ya, ada separuh tu tolak gaji 50 USD, ada tu bagi 1,000 USD setahun, ada bagi 10,000 USD setahun, ada bagi buku. Hasil buku tahun ni saya akan bagi kepada universiti endowment macam tu. So itulah komitmen mereka sebab mereka tahu peranan endowment dalam kerjaya mereka. Ketika mereka menjadi student dulu, mereka dapat sumbangan endowment untuk belajar. You tahu kat Amerika, kalau lah undergraduate good school itu kita lebih kurang 50,000 USD yuran sahaja. Bayangkan itu dibayar oleh endowment. Ya, dan secara tak langsung ini menyedarkan mereka yang dapat endowment itu penting endowment. Begitu juga dengan alumni. Alumni punya soalan ni biasa sama dengan UTM staff. Kalaulah kita ada banyak duit universiti kita, jadi secara tak langsung kita will attract better student, we have a better research facilities sebab kita sebahagian daripada contribution endowment kita itu kita berikan kepada balik kepada masyarakat universiti. Ya, jadi dia nampak peranannya. Okey, secara umumnya bila kita menyebut endowment, saya fikir ini pandangan saya lah, kita mesti ada sekurang-kurangnya 5 kategori pendapatan. Satu ialah apa yang kita sebut sebagai gifts. Gift ni ada 2. Satu gift yang jangka pendek, gift yang jangka panjang. Gift yang jangka panjang ni dalam bentuk endowment lah. Gift yang jangka pendek kata okey, saya bagi duit ni habiskan. Ada yang cakap macam tu dan saya pun semasa mesyuarat dengan Naib Chancellor pun dalam jawatankuasa endowment baru-baru ni pun kita dapati ada orang yang macam tu. Tak apalah, sekurang-kurangnya
sementara duit tu habis, kita boleh simpan dalam fixed deposit, dapatlah katalah 3 bulan 4 bulan punya return from fixed deposit tu, dan sebagainya. So apa beza antara gift dengan wakaf? Wakaf ini biasanya ialah Islamic Endowment Portfolio. Dia juga adalah tax incentive donation, tetapi bagi orang Islam dia nakkan kejelasan yang lebih. Sebab wakaf ni ada syarat-syaratnya dan ada akadnya dan sebagainya. Gift ni boleh, dan saya rasa pandangan saya, sebab saya bincang dengan banyak pihak, kita tak tahu, wallahu alam, Allah yang Maha Kuasa. Yang dianggap sebagai amal jariah tu mungkin semuanya. Ya, tetapi wakaf ni ada peranannya sendirilah. Amal jariah tu tak semestinya dalam bentuk wakaf. Dan kadang-kadang contohnya kita meninggalkan anak yang soleh, kita mengairkan sungai, kita menyediakan bekalan air, itu semua adalah juga jariah amal soleh yang tak semestinya dalam bentuk wakaf. Begitu juga dengan real estate, revenue from long term rental and lease. Contohnya lah, kalaulah kita ada bangunan dan kita tak nak sewa bangunan tu, tapi kita nak bagi kepada universiti, bolehlah daripada penyewaan yang diperolehi daripada universiti itu, dengan katalah kita ada kawasan kita ada 5 apartmen yang kita tak guna, kita bagi pada universiti, okey, apa saja apartmen, pendapatan daripada apartmen ni dalam tempoh 5 tahun, itu masuk kepada endowment. Contohnya, biasa orang buat macam tu. Ada juga events, annual gatherings, contohnya kita buat dinner, buat golf tournament, ada juga social activities yang saya sebutkan tadi. Begitu juga dengan projek, contohnya kita buat seminar, pendapatan daripada seminar tu katalah 1 juta, tolak expenses semua katalah 800,000, ada 200,000 keuntungan. Jadi 100,000 kepada universiti, 100,000 lagi kepada jawatankuasa yang buat tu lah. Mereka mungkin nak bagi sagu hati dan sebagainya. Ini termasuklah dalam bentuk buku, contoh yang saya akan berikan nanti. Ya. Begitu juga dengan salary. Katalah kita tambah kontrak seorang profesor kata okey, saya nak bagi sebulan RM1,000 kepada endowment sebab gaji saya RM20,000, dan on top of that saya dah ada pension pun, ya, jadi tak apalah, dia kata endowment. Jadi kita kena cari sebanyak mungkin kaedah untuk pastikan orang memberi sumbangan, dan kita mengalung-alungkan pelbagai kaedah. So untuk sampai ke tahap itu, kita perlu ada 3 bad Pitt principle. Kenapa Ben Pitt principle ni? Sebab saya fikir ini mudah untuk saya ingat. Ben Pitt principle. B itu ialah beneficiaries, dan paling utama beneficiaries ialah kepada student. Ya. Build academic facilities, branding for professorial chairs. A ialah aims, mesti crystal clear. Okay. Apa beza antara American model dengan Al-Azhar model? American model saya akan tunjukkan nanti, ada contoh. Tetapi Al-Azhar model ni dia lebih kepada pemberian dalam bentuk wakaf yang tidak dikaitkan dengan dollars and cents. Contohnya dia bagi wakafkan tanah ini untuk dibuat kubur di dalam portfolio Al-Azhar tu. Jadi kubur Al-Azhar jadinya. Contohnya, sama ada charge ada tak ada saya tak tahu, tapi itulah antara contohnya. Antara yang lain, okey, masjid ni saya wakaf kepada Al-Azhar. Jadi dari segi fikiran kita macam mana pula nak dapat keuntungan daripada ni, tapi sekurang-kurangnya adalah aset kepada Universiti Al-Azhar. Semasa Universiti Al-Azhar ada ura-ura nak buka cawangan kampus di Malaysia, saya ketika itu menjadi KSU, Kementerian Pendidikan Tinggi, dan saya dah tanya mereka beberapa perkara berkaitan dengan model pendanaan mereka. Dan mereka kebetulan ceritalah kepada saya. Biasanya di Al-Azhar ini mereka mendapat sumbangan dalam 3 bentuk lah. Satu, wakaf. Yang keduanya, sumbangan dana orang nak amal jariah. Yang ketiganya, yang juga penting, ialah orang membayar zakat. Dan kaedah pengiraan zakat yang saya dimaklumkan ketika itu ialah bagi seseorang pelajar, kos sebenar mereka di Al-Azhar ialah $5,000. Katalah RM20,000 Malaysia. Ini termasuklah bayar pensyarahnya,
bayar yurannya, bayar kemudahan-kemudahan yang ada. Jadi apabila kita nak buat sistem itu di mana-mana, contohnya katalah ada seorang hartawan daripada Mesir ataupun daripada Saudi nak memberikan katalah menyumbang kepada menaja pelajar, okey. Sebab tu kita tahu di Azhar ni pelajar mereka almost free lah, mereka bayar lebih kurang dalam 100 lebih ringgit saja sebulan, setahun kepada Al-Azhar. Dan banyak orang kata pendidikan percuma. Pendidikan itu tidak percuma, dibayar oleh mereka yang mendana Al-Azhar dari segi keuangan, dan inilah pendanaan mereka. Dan mereka tak bayar hanya tuition fees, mereka bayar keseluruhan sekali, dan package-nya ialah 5,000 USD per head of student. Ya, dalam itu ada bayaran untuk gaji pensyarah, ada bayaran untuk ada yuran pengajian dan yuran-yuran yang berkaitan lah, yang bernilai 20,000 ringgit Malaysia equivalent. Pada tahun 2012 saya menulis buku Kerangka Keuangan Pengajian Tinggi di Malaysia, dan dalam ni saya kira bersama dengan pendaftar dan bendahari dan TNC UTM ketika itu, kos untuk belajar di UTM pada tahun itu secara purata ialah 18,000. Dan itulah nilai yang digunakan oleh banyak pihak apabila nak buat sistem pendanaan pengajian tinggi peringkat pengajian tinggi awam di Malaysia. Ya, 18,000, mungkin sekarang mungkin 20,000. Dan itulah cara orang memberi duit kepada Al-Azhar. Jadi dia bukan bagi duit 120 ringgit yuran, the so-called yuran yang pelajar bagi tu. Dia bayar keseluruhan sekali. Kalau yuran pengajian kat UTM katalah 2,000 ringgit, dia tak bagi 2,000 tu, dia bagi keseluruhan, iaitu 18,000 ataupun 20,000 sekarang ni. Ya, barulah dia membayar keseluruhan kos yang terlibat. Ini sangat penting ya. Berbanding dengan Amerika, Amerika tak, dia fraction of the services. Dia bayar hanya yuran sahaja. Saya akan contohkan tadi. Dia hanya bayar gaji profesor sahaja. Ada bahagian tu yang hanya membayar program. Saya pernah menghadiri satu seminar di Amerika Syarikat, di Harvard ketika itu. Dan saya dijemput untuk memberikan satu pembentangan, tapi yang menaja seminar tu untuk dibuat secara berkala di Harvard adalah satu pasangan yang sangat kaya lah. Mereka memberikan 40 juta USD dan setiap tahun mereka keluarkan lebih kurang dalam 1 juta USD lah untuk membiayai seminar tu. Panggil profesor pada luar datang, bincang tentang new academia, the so-called new academia lah, new academic programs, what going to be the future of academia. Kemudian naming, ni yang biasa nanti kita bincang kemudian. P ialah projects, mesti consistent, kita raise fund, and portfolio must be annually reported, and programs on knowledge base, especially lectures, books dan sebagainya mesti menjadi petanda. Kita tak nak nanti kita buat program-program yang bukan academic base. Contohnya kita nak menaja projek-projek yang buat pagar universiti, cat baru, itu tak boleh. Ya, dia mestilah knowledge base. Investment, duit yang kita ada tu pokoknya ataupun capitalnya kita investkan, dan banyak negara, banyak universiti termasuk NUS, National University of Singapore, Harvard, dia hanya spend on the investment return. Dia tak spend pokok pun. Dan ditetapkan di Amerika, di Harvard itu, dia tak lebih daripada 4%. Bayangkan kalau dia ada 10 bilion, dia hanya spend 4% daripada return yang ada. Katalah return tu ada 8% atau 10% setahun. 4% saja. Yang lain tu masuk balik kepada capital. Jadi capital jadi makin lama makin besar. Innovation in fundraising, intellectually driven activities, and transparency in spending, timely in spending, trajectory planning kita in the future. Jadi secara tak langsung inilah gambaran yang saya sebutkan tadi. Kita kena fikir tentang aims, naming, project, transparency, investment and beneficiaries lah untuk pastikan yang endowment kita ni akan maju ke depan. Ini adalah public funding di Malaysia. Saya buat ni sehingga saya keluar daripada KPT masa itu tahun 2016. Government grants pada ketika itu sedikit daripada 85%, ya. Dan university internal revenue ni kena lebih pada 15%. Dan ini sangat penting untuk kita faham sebab universiti seperti
NUS sekarang ni 50% saja yang kerajaan bayar. Selebihnya daripada internal university internal revenues and endowment. The NUS, 50% only paid by government. Jadi universiti lain pun kena fikir macam mana nak maju ke depan. Jadi seseorang pentadbir universiti di peringkat naib chancellor, dekan dan sebagainya mestilah orang yang pandai mencari dana universiti. Yang kata dana itu bukan kerja saya. Everywhere, that's the job. Kalau tidak, maknanya kita tak memilih pemimpin yang tepat lah. Okay, dari segi keuangan kerajaan, universiti awam perlu buat penjajaran semula belanjawan mengikut keperluan dan keutamaan tanpa perlu mendapat kelulusan pegawai pengawal. Pegawai pengawal dalam konteks ini ialah ketua sisa kementerian lah. Ya. Jadi tak perlu buat universiti sendiri yang boleh adjust. Ini memberikan kemudahan pada universiti bagi saya. Berbanding dengan jabatan-jabatan kerajaan, jabatan alam sekitar, jabatan pengairan dan saliran, apa saja adjustment pegawai pengawal kena setuju. Dan sebahagian itu bukan luar daripada bidang kuasa pegawai pengawal, kena pergi kepada MOF. Ya, ini sangat penting untuk kita fahamlah mana flexibility kepada universiti itu sangat luas berbanding dengan flexibility kepada jabatan-jabatan kerajaan. Saya terlibat dalam penyediaan Malaysia Education Blueprint dengan tim yang sangat baik dan saya kebetulan menjadi chairman ketika itu. Dan kita ada 10 perkara penting yang nak kita bangunkan, ya, holistic, entrepreneurial and balanced graduates, talent excellent, nation of lifelong learners, quality TVET graduates, and then financial sustainability. Dan daripada 10 ni saya mempengerusikan 2, saya mempengerusikan semua, tapi secara spesifik 2 task group, nombor 5 dan nombor 6 tu saya jadi chair. Jadi saya bincang banyak dengan tim. Alhamdulillah Profesor Azlan was very active, daripada Azlan Rahman daripada UTM untuk membantu kita menyediakan playbook pada ketika itulah. So ini keadaannya. Kita sebenarnya tak boleh nak komplain sangat tentang government expenditure dalam bidang higher education ni. Malaysia is higher than many other countries, termasuklah Singapura, Hong Kong, Mexico, Thailand, Japan. Ya, jadi sekarang ni kita mesti fikir macam mana kita nak optimize the value. Sebahagian daripada pembiayaan kita ini termasuk beasiswa. Ya, jadi beasiswa kita tu dia tak ada cross charging dengan pihak lain. Jadi semua kita absorb. Apa yang saya masukkan beasiswa, kos kita sepatutnya kita kena sebut 20,000. And then less than apa saja yang kita charge sebagai tuition tu, sepatutnya katalah the difference of 18,000 tu, kita kena charge somewhere. Ya, dan jangan masukkan sebagai cost of higher education. Itu masukkan sebagai subsidi, sebagai yang lain-lain. And then we know where it is our contribution. Kalau kita tengok contohnya macam higher education, contohnya kita kan, di banyak negara apa saja yang post secondary dianggap sebagai higher education, termasuklah contohnya training yang dikendalikan oleh MARA, oleh pelbagai kementerian, itu under higher education. Walaupun kita ada Kementerian Pendidikan Tinggi, tak semua bajet Kementerian Pendidikan Tinggi itu di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Sebahagian dipegang oleh JPA yang menyediakan beasiswa. Sebahagian disediakan oleh MARA yang menyediakan universiti pun. Sebahagian disediakan oleh pelbagai pihak. Ya, sehingga kan kita dapati bahawa sebenarnya we spend a lot on higher education. Kalau kita ikut takrifan yang sedemikianlah. Ya. Itulah negara lain ikut precisely what higher education spending should be. Ya, dan ini isu mungkin yang kita kena fikir di Malaysia, macam mana kita nak optimize benda ni. Dan dari segi government spending, saya fikir kita ni berada dalam kelompok what we call low fees, high support. High fees, high support tu Amerika Syarikat, UK, New Zealand, Australia memang tinggi, tetapi supportnya tinggi. Dia ada beasiswa, dia ada kerajaan tempatan bayar di dalam konteks US dan UK. Kalau kita belajar di Amerika contohnya, kita belajar di Massachusetts, kita ada yang
Massachusetts mungkin tak cantik. Jadi kita tengok macam katalah di Michigan. Michigan tu ada Michigan State University dan Michigan University. Dua-duanya adalah universiti yang disupport oleh local government. Maknanya kerajaan State of Michigan bayar. Siapa saja berasal daripada Michigan bayar, parentsnya bayar tax kepada State of Michigan, mereka dapat pembiayaan 25,000 pengajian mereka. Kalau mereka belajar di Michigan State University, kos pengajian mereka 25,000, jadi free lah, tuition fees tak bayar. Tapi kalau mereka belajar di Michigan University at Ann Arbor, kosnya ialah 45,000, dia kena top up 20,000. Ya, jadi maknanya support yang dibagi oleh kerajaan itu, oleh kerajaan negeri adalah untuk mereka yang berasal daripada State of Michigan. Jadi cara pendanaan ini sangat penting untuk kita faham. Kalau tidak nanti kita overcharging ataupun kita banyak sangat subsidi yang diberikan sehingga kita tak tahu siapa yang bayar apa. Ya, kita berada di negara seperti Norway, Turki, Sweden, Denmark, Finland di mana low fees and high support. Pelajar kita dahlah bayar 2,000, tetapi ada PTPTN, ada beasiswa lagi, ada endowment lagi, macam-macam. Ya, ini hanya ada di negeri-negeri seperti Turki yang banyak endowment dan Sweden dan sebagainya. Ada juga low fees, low support. Contohnya kat Itali, France, Belgium. Ini maknanya student kena bekerja. Biasanya siapa yang belajar di universiti itu dia ada kerja sampingan mereka lah. Kalau kita tengok di kafe-kafe di sekitar universiti yang terkenal di Itali, Switzerland, Mexico, Belgium, France, ini mainly student they take time to serve. Okay, high fees, low support. Ini macam Japan, South Korea. Sebab itulah bilangan anak di Jepun tidak ramai. Ya, sebab it's very expensive country. So di mana Malaysia, kita sekarang ni nak cuba tuition fees kita tu dan ada income termasuklah endowment itu besar dari segi sumbangan kepada keperluan universiti. Jadi saya tak nak cerita panjang lah, kita cerita tentang endowment. Ini ketika saya menjadi VC dulu, ini hasrat kita ketika kita mulakan, saya menjadi VC 2008 dan kita mudah saja key performance indicators, kita sebut key amal indicators, ya, instead of performance, sebab banyak sangat orang berkira sangat tentang numbers ni. Sedangkan ini sebagai petunjuk saja, jangan jadikan ini sebagai kerangka utama kita buat lil KPIs instead of lillahi ta'ala. Pada ketika itu staff UTM sangat sedikit PhD holders. Sebab tu kita tak menggalakkan staff keluar daripada universiti untuk join universiti lain, institusi lain, sebab bilangan kita sangat kritikal. Kita tidak diberikan status research university pada tahun 2008 itu sebabkan faktor nombor 1 ni. Dan faktor nombor 2. Sebab tu kita jadikan nombor 1, nombor 2 tu tinggi dari segi kerangka untuk kita capai. Untuk sampai nombor 2 tu kita perlukan postgraduate. Sebab itulah kita tie postgraduate ni dengan publication. Then student can graduate on time. Sebab apa? Sebab selepas daripada 3 tahun dia ada 3 paper. Paper tu compile jadi thesis. Yeah, that's the idea. Dan ini banyak dibuat di Jepun. Sebab itulah almost 99.9% student PhD di Jepun graduate dalam masa 3 tahun. Ya, 99.9, bukan 9.9%. 99.9%. They graduate on time. Pada tarikh yang ditentukan dia graduate 3 tahun kemudian. Ya. So disebabkan oleh itu kita kena buat benda ni. Tapi yang paling penting sekali yang saya nampak ialah di bawah tu endowment return yang kita mulakan pada tahun 2008 dengan kosong. Dan saya berhasrat pada tahun 2020 ni kita boleh sampailah kepada 500 juta, tapi disebabkan oleh faktor pelbagai kita masih belum dapat capai lagi lah. InsyaAllah saya fikir kita boleh capai ni. Kita tengok jiran kita, NUS mula pada tahun 2005 if I'm not mistaken, dia punya endowment tu. Dalam tempoh 15 tahun mereka dapat hampir 6 bilion Sing dollar. Ya, Nanyang Technological University 1.9. Semasa saya menjadi KSU, saya pergi ke NUS 2 kali bincang tentang endowment mereka ni. Saya harap masyarakat ataupun komuniti akademik di Malaysia ni faham tentang kenapa kerajaan Singapura minta NUS ini capai, if I'm not mistaken, target mereka 10 bilion. Ya, dan bila 10 bilion tu nanti, barulah
sumbangan endowment tu dia kira kalau saya tak silap 20% pendapatan universiti tu mesti daripada endowment. Kalau mereka dapat 10 bilion, katalah dia dapat return dia 5% of 10 bilion itu, dia dapat 500 juta lah setahun. Keperluan untuk NUS setahun ialah 1.8 bilion, 1.9 bilion Sing dollar. Kalau 500 juta boleh dapat daripada universiti, so daripada endowment, jadi maknanya tanggungjawab kerajaan tu dapat dikurangkan, lebih fokus kepada perkara yang berkaitan dengan research dan sebagainya. Ya. Ini adalah statement of financial position NUS. Boleh, this is publicly available. Kita tengok endowment fund di Singapura tu bukan sebagaimana yang disebutkan dalam parlimen tu lah. Pada tahun 31 Mac ini mereka 64 bilion. Ya, so dan kalau kita tengok keseluruhan non-current liabilities, NUS ni tak dapat pendanaan langsung daripada kerajaan dalam banyak projek. Mereka juga meminjam daripada bank. Contohnya macam ni lah. Group wise mereka meminjam 750 juta kepada bank. Ni juta ya, ada kosong-kosong kat atas tu. Nak buat macam-macam aktiviti, buat asrama baru dan sebagainya. Mereka tak mendapat dana daripada kerajaan Singapura. Mereka terpaksa pinjam daripada bank. Dan ini perkara yang menarik. Sebahagian daripada borrowing itu mereka jadikan sebagai package untuk pendanaan melalui endowment. Contohnya siapa nak tolong bayarkan katalah 50 juta setahun, dia package lah. Kalau you buat ni tolong bayarkan dan sebagainya, aktiviti-aktiviti tertentu, that's part of endowment as well. So this is very creative way moving forward. Ya, ini keseluruhan financial position mereka. Kalau kita tengok Harvard Business School, di Harvard setiap sekolah itu ada otonomi, ya, termasuk otonomi keuangan. Mereka ini ada financial return mereka, financial itu mereka sendiri, ya. Mereka independent in finance. Jadi maknanya mereka tak dapat duit daripada universiti. Mereka setiap fakulti itu mereka survive on their own. Cuma mereka mendapat kemudahan universiti, kemudahan library, kemudahan pelbagai lah. So kalau kita tengok revenue Harvard Business School saja tahun 2020, mereka punya revenue MBA tuition fees-nya 136 juta. Executive education mereka 146 juta. Berbanding dengan tahun 2019 yang 222 juta. Maknanya masa COVID ni tak ramai orang yang ambil executive education ni lah. Mungkin syarikat-syarikat banyak ada masalah. Publishing mereka 262. Endowment distribution 173. Unrestricted current use gift 37. Restricted current use gift. Ingat tak masa saya cerita jenis-jenis endowment tadi? Ini semua jenis endowment. Maknanya 173 campur 37 campur 23 tu is endowment based activities. Yang lain-lain tu HBS online, housing, rents, interest income dan sebagainya 26 juta. Jadi kena tengok daripada jumlah itu, endowment menyumbang kedua terbesar selepas publishing. 173 campur 37 campur 23, jadi dia lebih kurang dalam 230 juta daripada endowment. Dan ini semakin bertambah ketika keadaan mendesak. Contohnya macam tahun 2019 162 je, 2018 150 saja. Maknanya ketika universiti ataupun HBS memerlukan duit pada ketika itu, sumbangan endowment ditingkatkan dengan ketara lah saya fikir. Ya. That's endowment. Kalau kita tengok segi expenses pun, dan sebahagian besar dibayar oleh endowment. Contohnya macam total expenses dia 831 yang dibayar oleh endowment, sebahagian besar daripada fellowship, sebahagian besar daripada salaries and benefits. Salary professor sebahagian besar dibayar oleh endowment. Daripada 200 lebih tadi, 230 juta tadi, sebahagian besar. Ini termasuk yang lain-lain lah. Endowment tak bayar dia punya EPF equivalent. Endowment tak bayar dia punya
sekretari punya gaji, semua tak bayar. Yang bayarnya gaji-gaji profesor, tak termasuk dia punya benefits. Dan ini adalah asetnya, dan kita tengok aset di Harvard Business School, kalau kita tengok aset dari segi endowment sahaja lebih daripada 4 bilion. Itu satu sekolah, satu pusat pengajian di Harvard. Bayangkan yang lain-lain. 4 bilion USD, 20 bilion ringgit Malaysia. This is a huge amount. Kita tengok pada tahun 1973, daripada sumbangan tadi, ini tu yang 173 saja ambil, 137 dengan 23 tu dia ada separate, it is dedicated kepada yang ditentukan. Daripada tu professorship 35%, financial aid maknanya bagi student beasiswa 24%, unrestricted 16, boleh buat apa saja. Ada 7, special incentive, research 6%. Kita tengok research. Di Harvard, yang pentingnya, especially di Harvard Business School, sebahagian besar pada research itu adalah dibiayai oleh Harvard Business School sendiri. Dia punya foundation dan sebagainya lah. Contohnya nak buat apa-apa saja, saya biasa dengan beberapa orang profesor kat situ, dia kata semua, dia tak boleh minta pada luar. Dia lebih mudah minta pada dalam tempoh beberapa minggu je boleh dapat dah duit tu. Katalah nakkan 100,000 nak buat research on impact on COVID-19 kepada productivity of katalah cyber business. Dalam masa mungkin seminggu, 2 minggu, depends bila dia orang bersidang, boleh dapat duit. You see that investment in research is covered, and sebahagian besar daripadanya dibayar melalui endowment. Ini contohnya lah. Full professors mereka mestilah, katalah Julie Batilana, dia punya Harvard professorship itu adalah daripada sumbangan endowment Joseph Wilson. Limo Daphne, ni saya pun tak tahulah siapa Mr. Bruce Rauner ni. Dia yang bagi endowment tu. Jadi kalau ditanya Professor Daphne, what is your position at Harvard? So dia akan bagi tahu, I am Bruce Rauner, Professor of Business Administration. Jadi dia akan sebut nama orang tu lah. Semua orang macam tu. Ini Ramananda, Sarofin Rock, Professor of Business Administration. Sebahagian tu nama individu, sebahagian tu nama syarikat. Sarofin Rock ni saya fikir nama syarikat ni. Okey, sebelum saya berakhir, saya nak share satu inisiatif yang kita mulakan beberapa tahun yang lalu, yang saya sebut sebagai Social Academia. Ini in relation to New Academia. Ini menggabungkan conventional academia dengan social impact, ecosystemic impact dan financial dependency. Saya bagi contoh macam ni lah. Kita menghadapi masalah di universiti, contohnya untuk dapatkan projek yang baik, untuk menjana keuangan yang stabil pada universiti. Kalau kita saja-saja minta duit kat orang, orang mungkin tak bagi. Caranya ialah kita buat sesuatu. Ini contohnya, katalah kita nak human capital, organizational capital, ataupun mengatasi sesuatu masalah yang berkaitan dengan masyarakat, social problems. And then, apa yang kita nak cuba usahakan ialah social values, social responsibility and academic traits. Dalam usaha kita menyelesaikan masalah masyarakat ataupun masalah yang berkaitan itu, kita ada academic component. Dan we will bring insyaAllah social change. Jadi saya sebutkan perkara ni, ada 4 perkara yang penting. Pertama, macam mana nak dapat duit nak buat kerja tu. Yang kedua ialah bagaimana academic prosesnya, supaya kita boleh buat research, kita boleh mengajar, dan apa elemen entrepreneurship yang ada kat situ yang membolehkan perkara ni stand alone, tak perlukan pendanaan daripada universiti. Dan bagaimana kita nak masukkan ini dari segi pengurusan universiti lah, untuk mengambil ini sebagai salah satu kaedah pendanaan universiti. Jadi saya bagi contoh lah. Contohnya kita nak internally generate endowment fund. Kita ada contohnya, kita mesti berfikiran besar. Jadi katalah kita nak buat events. Dan target kita setiap tahun ialah 10 juta.
Dan ini secara dalaman universiti, bukannya kita suruh orang luar buat. Kita bagi tahu jabatan, kita bagi tahu pusat-pusat penyelidikan buat benda ni. Kuantitinya kita nak net ini bukannya gross, net 100,000 kali 100 projek. Jadi kita boleh dapat 100 juta setahun, 10 juta setahun. Ini termasuklah katalah buat dinner. Jadi kalaulah kita nak dapat net 100,000, kita mestilah sekurang-kurangnya dapat 200,000 ataupun 180,000. Dan kita perlukan 100 such project. Sama ada dinner ke, golf ke, seminar yang biasa, senangnya seminar lah. And then kita ada scholarship base. Contohnya, kita bagi tahu kita nak ada 1,000 orang pelajar yang didanakan menerusi endowment university, dan mereka ni kita nak bayar 100,000 setiap orang. Jadi kita kena fikir macam mana kita nak cari duit 100,000 ni. Dan ini boleh kita bagi tahulah. Katalah 100,000 ni, siapa yang bagi 100,000, kita namakan scholarship tu after him. Kata Zaini Ujang Scholarship in civil engineering or in chemical engineering. So saya kena carilah 10,000 tu. Tapi jangan target 10,000, nanti tahun kedua tak ada pendanaan, jadi kita target 4 tahun ataupun 10 tahun. Jadi sekurang-kurangnya kalau 10 tahun tu dapat 100,000 setiap jenis scholarship tu. Kenapa kita mesti bagi nama? Sekurang-kurangnya ada attachment pada dia. Sekurang-kurangnya dia tahu, student yang dapat beasiswa ni, beasiswa saya ni diberi oleh orang sekian-sekian. Macam tadilah yang profesor tadi. Jadi kalaulah boleh, orang yang memberikan wang tu sendiri yang memberikan wang tu kepada pelajar. Katalah setiap semester bagi 5,000. Jadi universiti boleh keep 5,000 tu, you can raise the fund, boleh simpan dalam bank dan dapat sedikit pulangan return. Project base, katalah kita perlukan 50 book publication yang berkaitan, yang kita boleh dapat kumpulkan keuangan 200,000. Yes, budget profesor ni kerja je menulis paper, menulis buku dan sebagainya. Jadi carilah buku-buku yang boleh dijual. Jangan buku-buku yang tak boleh dijual. Buku yang boleh dijual contohnya buku-buku yang berkaitan dengan standard, design. Kalau pengajian Islam tu berkaitan dengan amal-amal tertentu, cerita tentang katalah spesifik amal. Bagaimana nak mempertingkatkan penghafalan dan daya ingatan. Ya, buku ni ada dia punya work plan dan sebagainya. Dan jangan dijual murah, jangan jual RM10. Kalau jual RM10, keuntungan RM3, bila nak dapat 200,000-nya? Kita bagi tahu, buku ni adalah buku yang kita sasarkan untuk mendapat pulangan endowment. Jadi instead of jual RM30, kita jual RM50. Spesifiknya RM20 tu kita akan beri pendanaan kepada tabung endowment university. Professional base, kita perlukan 1 juta sebanyak 10. Jadi kita advertise professional base ni. Kita mencari penyumbang untuk menyediakan dana profesorial kepada bidang-bidang tertentu. So siapa yang berminat boleh. Jangan senyap aja. Jadi orang tak tahu. Orang yang ada 1 juta setahun, dia tak tahu apa benda yang dia nak beri. Jadi kita kena buat advertisement. Siapa itu? Mungkin juga boleh a group of people ataupun contohnya syarikat Sohrofin dengan Rock tadi. Jadi 2 syarikat. Dia join together. Kebetulan syarikat tu katalah ini abang dia, ini pakcik dia join together. Things like that. So they can create a chair in the university. Saya fikir chair kita ni terlampau yang ada di Malaysia ni terlampau birokratik dan menyebabkan susah orang nak memberi sumbangan. Ya, jadi padahal kalau setakat 1 juta tu saya fikir ramai individu kat Malaysia ni yang bayar teks lebih daripada 1 juta setahun. Jadi kalau kita maklumkan kepada mereka perkara ni, mungkin dia dengan senang hati akan membantu, insyaAllah. Dan social academia, saya akan ceritakan social academia ni. Apa beza social academia dengan projek? Nanti you can ask that question. So assuming saya ada satu buku saya ni bertujuan untuk menggalakkan masyarakat Malaysia membaca 30 buku setahun. Jadi let's publish the book and let's sell the book. So, semasa dalam proses untuk menjual buku itu, universiti ataupun secara individu penulis buat macam-macam program. Dia buat talk show, dia buat webinar, dia buat seminar dan sebagainya. Dalam seminar tu jual lah buku ni.
Dan katalah keuntungan buku ni semua termasuk royalty dan sebagainya semua diberikan kepada universiti. Dan secara tak langsung banyaklah universiti dapat duit. Pada masa yang sama, orang tahu dia bagi duit ni untuk tujuan apa. Dan orang tahu tentang nilai duit ni. Dia tak tanya dah harga RM60 tu kenapa. Sebab dia tahu sebahagian daripada duit ni akan diberikan kepada universiti. Ya? Dan dia tak akan minta diskaun. Sebab kalau kita bagi dia diskaun, secara tak langsung sikitlah duit yang dia sumbangkan kepada endowment universiti. Dia beli buku, dia boleh baca buku, dia dapat manfaat. InsyaAllah dia tergerak cari cara bagaimana nak membaca 30 buku setahun. Dia beli buku pada masa yang sama, dia dapat amal jariah sebab dia membantu universiti untuk menyediakan tabung endowment. Dan katalah sumbangan dia tu RM30 equivalent. RM30 tu capital yang kita masukkan satu tempat. Sepanjang capital tu masih ada, universiti tu masih wujud, endowment tu masih ada, sepanjang tu lah dapat pahala. Macam tu. That is what we are selling. Dia akan merubah masyarakat lebih generous, masyarakat lebih suka menyumbang dana, masyarakat lebih suka membaca, dan dalam buku tu pun kita dah masukkan elemen-elemen tertentu. So this is something that I would like to propose. Jadi pada masa yang sama, banyak aktiviti endowment ini akan dilaksanakan, dan sekarang ni lagi mudah lah, kita boleh buat online. Kadang-kadang saya buat online webinar tu dapat 50 buku terjual dan sebagainya. Secara tak langsung pada masa yang sama kita highlight the importance of endowment tu. Pada masa yang sama nama UTM akan dikaitkan sebagai penerima sumbangan ini. Dan sebahagian tu direct kepada universiti, saya tak pegang pun duit tu. Ya, bayaran terus ke sana. Jadi tak melibatkan saya lah, nanti saya kena bayar tax pula. Dan ini contohnya. Contohnya katalah buku tersebut di print RM20, ya. Kita cetak 10,000 dan kita ada expenses of 200,000. Ini ini biasalah kalau buku color tu 200 halaman, lebih kurang 20,000 lah kalau hardcover binding. Editorial contohnya kita bayar kepada editor copy, macam-macam lah orang bayar, katalah assuming 40,000. Then kita buat marketing. Marketing ni kadang-kadang ni macam-macam cara lah kita buat, masuk surat khabar ataupun kita buat apps dan sebagainya. Honorarium katalah kepada orang-orang tertentu. Saya just letak ni supaya nampak logical. Dan total expenses kita ialah 300,000. Saya bulatkan 300,000 tu untuk mudahkan calculation. Kalaulah kita jual RM65, 9,500 buku. Yang 500 lagi tu kita bagi derma, kita bagi kepada penulis, sebab penulis tak dapat duit daripada projek ni. Kita bagi kepada katalah penerbit. Penerbit biasanya macam kalau ITBM ni biasa dia nak 100 kopi free. Dan kemudian pembelian tu dia nak 40% atau 50%. Jadi kita dah cover under honorarium tadi. Honorarium tu kepada penerbit yang menerbitkan, apabila mereka nak membeli tu dia beli 40% diskaun. Ya, dah cover tu. So keseluruhan duit yang kita jual, kalau semua buku ni laku, ialah RM617,500. Okey, kita mesti ingat kaedah biasa kita letak di kedai buku, dan kedai buku tu sometimes charge up to 40%. Ada kedai buku tu charge up to 50% daripada harga buku. Katalah harga buku RM65, dia ambil RM32.50. Ya. Kedai buku tu ambil. Sebab dia kata dia yang tanggung risiko, dia yang terpaksa jualkan. Okey, RM200,000. Okey. Assuming RM200,000 ni kita jual terus, menerusi aktiviti yang saya sebutkan tadi. Ceramah, webinar, dan kena create lah aktiviti tu. Jadi maknanya kita ada 317,000 yang boleh sumbangkan kepada endowment universiti. Satu buku je. 317,000. Ya. Kalau kita boleh kurangkan tu. Saya dah ambil elemen semualah, dah tolak yang lain tu dah. Bersih ni ialah 300, assuming 300,000 lah bersih. Kalau semua buku ni terjual. Dan pada masa yang sama, ceramah tentang pembacaan kerap diadakan oleh perpustakaan negara, oleh perpustakaan universiti, oleh pelbagai pihak. Sebab orang nak war-warkan tentang tu. So secara tak langsung aktiviti yang berada di dalam sekitar perkara yang ditulis itu akan menjadi social
catalyst untuk kita menggalakkan budaya pembacaan. Saya bagi satu contoh yang lain. Ini adalah antara buku yang Dana telah, saya fikir EcoShift cetakan ketiga sekarang ni. Saya tak tahu berapa universiti dah dapat duit secara langsung lah. Sebahagian pada buku tu ada pihak yang membayar dan sebahagian cetakan ketiga rasa saya universiti yang bayar. Ya, sebab dengan buku tu tak akan terjual kecuali ada aktiviti. Dan aktiviti itu pada masa yang sama akan menggalakkan perkara-perkara yang kita nak highlight lah. Contohnya kita nak jadikan sungai bersih. Gunakan buku tu sebagai catalyst. Dan pada masa yang sama ada aktiviti berkaitan dengan buku tu. Pada masa yang sama ada ilmu yang disampaikan. Pada masa yang sama sumbangan daripada penjualan buku tu terus masuk pada endowment. Nampak? Bukan hanya jual buku je tetapi aktiviti yang kita sasarkan. Contohnya macam The Nine ini ada special sikit, nanti tanya saya kemudian lah ya, sebab ini adalah pendanaan yang berbeza di mana itu bergantung kepada penulis lah. Kalau penulis berada dalam satu majlis, saya kata okey, siapa yang beli buku ni pada hari ini 50% daripada jualan buku ni saya akan sumbangkan kepada penganjur, saya akan sumbangkan kepada endowment Unit 10, endowment siapa-siapa. Jadi kalau saya berceramah di Unit 10, saya akan cakap macam itulah. Jadi 25% buku RM50, RM25, katalah yang beli 100 orang dapat RM2,500 kepada penganjur. Ya, penganjur menyediakan makanan katalah dalam RM1,000, RM2,000, jadi dia dapat net lagi RM1,500 daripada majlis pada hari itu. Ya. So this is the way forward untuk kita. Dan saya ada satu buku yang terakhir ni, buku yang edisi kedua yang kita buka jualan baru-baru ni, akan siap minggu ni lah insyaAllah. Ya. Jadi sesiapa yang berminat tu boleh. Buku ni dilancarkan di UTM edisi pertama dulu. Sasaran kita ialah 100,000 endowment kepada UTM dan 100,000 kepada Universiti Melaya. 200,000 lah kita punya target untuk buku ni. Dan kita secara spesifik sebut, ya, potongan 10% untuk pembelian lebih daripada 10 naskah. Ini masuk kat ni. Ini masuk dalam marketing tadi, diskaun 40,000 tu, yang nombor 3 tu, ya. Itu sebahagian hasil jualan akan disumbang kepada tabung endowment, sebab kita tak sebutkan berapa, tapi untuk 24 hari bulan ya, Encik Dr. Yusof, kita akan buat penyerahan 200 buku kepada Universiti Melaya, 200 buku kepada UTM. Jadi kalau UTM jual buku tu dapat 100% buku tu. Ya, dia kata 120. Jual 120 lah, jangan bagi diskaun pula. Jadi RM120 per copy given to UTM. Sebab hasrat kita ialah 100,000 tu. Jadi kita cari cara lah macam mana nak penuhkan 100,000 tu. Untuk edisi kedua dan edisi pertama, saya ingatkan pun banyak juga yang telah kita sumbangkan. So ini adalah framework bagaimana pendanaan kita boleh ditingkatkan dengan projek-projek oleh setiap profesor kepada tabung endowment universiti, tanpa kita cari orang kaya, tanpa kita cari orang yang nak memberikan sumbangan kepada universiti. Saya berhenti kat situ dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada soalan boleh kita jawab bersama. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Sri. Okey, sekarang ni saya ada 2 soalan. Okey, 2 soalan saya boleh bacakan ya Datuk? Ya. Ya yang boleh, pertama, sila. Okay. Soalan satu-satu. Apakah tindakan segera yang perlu dilakukan untuk memantapkan endowment universiti awam di Malaysia? Tindakan segera? Yes. Tindakan segera cari 10 orang yang boleh buat macam saya sebutkan tadi. Okey. Cari 10 orang yang ada 10 buku. Dan put a target of 100,000 each. Ya, dan kita sama-sama jayakan. Jadi kita nak example. Kalau 10 orang tu boleh buat secara tak langsung, orang lain pun boleh buat. Betul. Ya, dan sebahagian besar daripada pensyarah kita ni pandai menulis. Sebahagian besar lah saya rasa. Ya. Betul. Pandai menulis. Jadi kalaulah niat kita menulis itu untuk beri sumbangan, saya fikir Allah akan mudahkan kita tulis tu. Orang tanya saya, kenapa boleh tulis buku? Saya kata niat saya nak beri sumbangan. Jadi cepat aja. Dalam masa 2-3 minggu boleh siap satu buku.
So semua bermula dari niat lah Bila kita bermula dari niat. Innamal a'malu bil niyat. Betul. Okey, terima kasih Datuk. Dan kita ada lagi satu soalan. Okey, bagaimanakah universiti awam di Malaysia dapat menghidupkan budaya dana endowment bagi menjadikannya sebagai usaha di peringkat kebangsaan? Okey, budaya ni satu benda yang kita lakukan secara meluas, secara beramai-ramai. Dan budaya ini bukan ada sistem ataupun ada paksaan dan sebagainya. Jadi again saya fikir budaya ini perlukan orang yang memulakan. Betul. Saya balik jawapan saya yang pertama tadi. Maknanya kita cari 10 orang, jangan cakap banyak, let's do it. Okay. Dan juga fakulti-fakulti pun macam tu, buat seminar, buat apa. Jadi secara tak langsung membudaya lah. Kalaulah setiap orang ada sumbangan, katalah masuk kerja di sesebuah jabatan itu, so kita niatkan insya-Allah sepanjang saya bertugas di UTM 25 tahun dari sekarang, saya akan kumpulkan 1 juta endowment. Niat tau. Jangan kata kumpulkan 10,000, tak ada apalah. Tak ada, I mean, it's not significant. Kata 1 juta. Ya, insya-Allah Allah akan permudahkan. Mungkin dapat 2 juta nanti. Double. Ya, insya-Allah. Okey, terima kasih Datuk. Datuk izinkan saya untuk membacakan komen-komen daripada para penonton. Okey. Soalannya kot. Soalannya. Baca soalan Okey. Okey, saya dapat soalan daripada Hafiz Nordin. Expenses untuk marketing dan branding boleh diambil daripada endowment fund principal atau dari dana lain? Okey, banyak negara tak benarkan. Banyak universiti dia tak benarkan daripada principal. Dia mesti daripada return of investment. Okey. Contoh buat permulaan, saya cadangkan supaya kita gunakan gunakan universiti punya marketing expenses lah. Universiti kan sebelum dia mulakan satu kan ada orang yang dibiayai, orang yang tanggungjawab. Jadi kita gunakan itulah. Jangan pegang prinsipal tu, jangan pegang langsung. Ya. Sebab tu saya sebutkan tadi dia ada restricted, non-restricted gift and ada endowment. Kalau di Harvard tadi dia ada restricted and non-restricted gift. Itu bukan endowment tau, itu duit yang kita guna habis. Tetapi semasa duit tu nak digunakan, kita simpanlah dalam bank account simpanan fixed deposit. Jadi katalah untuk menghabiskan duit tu kita perlukan setahun. Jadi kita takkan belanja 1 juta tu setahun. Kita bulan 3, 500,000, bulan 4, 200,000. Jadi kita fixed depositkan benda tu. Maksud fixed deposit, assuming daripada 1 juta tu kita boleh dapat 30,000. Itu yang kita gunakan untuk pelbagai aktiviti menggerakkan endowment itu. Fix tu jangan capital tu jangan gunakan. Okey. Harap Encik Hafiz Nordin dapat apa yang telah dijawab oleh Yang Bagi Datuk. Seterusnya Datuk, pada pandangan Yang Bagi Datuk Sri, adakah tugas mencari dana endowment hanya perlu digalas oleh unit atau jabatan yang dipertanggungjawabkan sahaja kerana manfaat daripada dana tersebut adalah bersifat menyeluruh? Apa pandangan Datuk? Saya fikir kita semua pihak kena terlibatlah. Itu sebab saya fikir tadi penting untuk kita sebutkan nama orang tu. Kita mesti ada sifat ataupun perasaan kalau saya tak dapat endowed position, saya ni lower end of professor. Macam katalah di certain university lah, saya tak nak cerita lah universiti mana yang saya biasa terlibat. Masing-masing nak, walaupun dia dah professor dan ni dia nak endowed professor. Sebab endowed professor tu maknanya you can work throughout your life. Bezanya sebab selagi duit tu ada, selagi aktiviti banyak kat situ, you kerja, katalah saya nak kerja sampai saya mati. Katalah kerja umur 89 tahun. Selagi you tak mati, sebab endowment itu is after the donors, and kita yang berikan sumbangan dari masa ke masa, penuhkan duit tu lagi. Sentiasa ada. Katalah pada peringkat awalnya satu jawatan profesor itu yang ditaja katalah memerlukan 5 juta. Tapi sebab kita profesor kat situ, kita banyak buat kerja dan sebagainya, dia dah jadi daripada 5 juta kepada 10 juta. Ya. And kita boleh hire pula second professor.
Kita senior professor and ada second professor. Kalau di Jerman itu, dia panggil principal professor, dan yang bawah tu dia panggil dependent professor. Ya, orang yang dependent kepada profesor yang pertama tadi. Jadi profesor yang pertama tu peluang pada dia lah. Dia nak pension umur 90 tahun ke. Sebab tu orang bertanya macam mana dekat Amerika, dia kata sampai mati menjadi profesor. Jawapannya ialah endowed professorship. Ya. Bukannya tak ada kerajaan yang akan benarkan you bekerja lebih daripada 77 tahun atau 76 tahun. Betul. Kecuali kita dalam keadaan di mana keuangan bidang kita itu, bidang penyelidikan kita itu ada orang yang menaja. Dan kita tambah. Katalah kita dah bekerja 30 tahun. Saya ada kawan saya daripada Harvard, daripada MIT, Larry Susskind. Umur dia lah 78 tahun. Dah 2 kali kena open heart surgery. Tanya je, Larry, when are you going to retire? Saya ni when I die. Itu jawapannya. Ya? Betul-betul lah. Sebab bekerja dia sehingga mati. Dia bayar. Mm-mm, Duit dia yang bayar, bukannya universiti bayar. Dia yang carikan duit tu untuk bayar gaji dia. Iyalah, betul-betul. Jadi dia bekerja untuk apa yang dia usahakan. Ya. Okey, terima kasih Encik Wan Razmi atas soalan itu tadi. Okey, Datuk, kita ada beberapa lagi soalan, saya bacakan ya. Terima kasih daripada Muhammad Helmi Ramli. Sejauh mana kemampuan financial engineering universiti kita untuk menjana keuangan? Universiti-universiti di barat melantik bank terkemuka dunia untuk menguruskan dana mereka dan mampu menjana keuntungan yang besar. Ya, sebab saya fikir di Malaysia ni kita sangat bergantung kepada kerajaan. Sebab itulah kerajaan masih lagi tidak memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kita lah. Universiti di banyak negara yang kita sebutkan tu sebenarnya mereka are private university. Private university. Sebahagian besar universiti yang saya tahu mereka ini didaftarkan sebagai yayasan. Ya, sebagai non-profit organisation. Bukannya didaftarkan sebagai syarikat. Dan bukan juga didaftarkan sebagai milik kerajaan. Jadi kita kena tahu tentang fungsi-fungsi institusi. Contohnya universiti awam di Malaysia ini adalah badan berkanun. Maktab perguruan ataupun institut perguruan IPG kita, didikan guru kita ni adalah jabatan kerajaan. Sebab tu flexibility dia sangat sedikit lah berbanding dengan universiti. Tetapi kita juga ada private university di Malaysia yang sekarang ni telah beralih daripada fully private kepada endowed university. Ya, contohnya macam Sunway, macam INCF, dia endowed university. Okey. Ya. Okey, terima kasih Encik Muhammad Helmi atas soalan itu tadi. Ada juga yang cadangkan, Datuk boleh tak ilmu yang dikongsikan hari ini dibukukan kerana perkongsian ini sangat menarik sekali. Nanti. Okey. Saya nak buat kerja nak menghasilkan wang tu, bukan nak cerita tentang endowment. Sebab Datuk dah puas dah tulis buku untuk endowment untuk mendapatkan dana. Itu lebih menyeronokkan sebab kita ada vision, kita ada buku dan buku tu membantu sekurang-kurangnya memberikan satu galakan lah walaupun tidak secara langsung. Jadi dengan buku tu orang akan faham insya-Allah. Dan dengan gerak kerja yang kita buat tu orang akan bertindak. Dan untuk bertindak tu antaranya lah membeli buku tu. Jadi pulang balik ke universiti. Itu yang saya sebutkan pasal social academia tu. Kalau tidak academia ni, you feel your own needs and requirement. You don't really tackle the problem in the society. Contohnya macam mana kita nak pastikan yang masyarakat kita menghargai sungai. Contohnya lah, sama ada kita tulis buku. Kadang-kadang penulisan ini pun satu hal juga. Kita berfikir buku apa yang boleh dibeli oleh masyarakat. Kadang-kadang masyarakat tak nak beli buku teknikal. Dia akan beli buku yang semi-teknikal. Itu buku membaca yang saya sebutkan itu sangat laku. Buku 40 hadis pelestarian alam sekitar less than 1 year dah habis. 3,000 kopi yang pertama dengan harga 120. Wow. Ya, ini menunjukkan bahawa kesedaran tu memang ada. Samping mungkin mereka juga nak memberi sumbangan. Isunya ialah bagaimana universiti pada masa yang sama menggunakan
projek-projek yang telah dimulakan ini untuk galakkan orang lain mulakan sama. Sebab itulah saya sanggup ceritakan ni. Saya cerita berapa yang saya bagi, bukan saya nak menunjuk-nunjuk. This is the amount that you can contribute. Walaupun you bukan hartawan, walaupun you bukan orang yang melempar ruah dengan keuangan, tapi kita boleh dengan ilmu yang kita ada, dengan semangat yang kita ada, kejelasan kita dari segi peranan endowment, kita boleh bantu. Kita wakafkanlah ataupun kita endowkan buku-buku kita. Ya, tapi saya bukan endow sepanjang ni tau, saya bagi tempoh. Ada term-term dia, ada tempoh waktu. Saya bagi tempoh. Dah habis, dah sampai 100,000 besok, then that's different. Yelah, betul lah. Okey, saya nampak macam dah tak ada lagi soalan-soalan yang diajukan. Terima kasih yang bagi Datuk Sri atas perkongsian yang bagi saya menyuntik semangat untuk terus menyumbang demi kebaikan universiti, terutamanya kepada staf UTM sendiri. Okey, sekali lagi bagi pihak Urus Setia ingin merakamkan jutaan terima kasih atas kesudian yang bagi Datuk sudi meluangkan masa menyampaikan ceramah pada pagi ini sempena Carnival Endowment Semarak Merdeka 2021. Stay safe Datuk di sana. Semoga kita semua sentiasa terpelihara dari wabak yang tidak diingini ini. Terima kasih sekali lagi. Selesai sudah program untuk pagi ini. Jangan lupa berjumpa saya semula tepat jam 2 petang nanti di saluran yang sama, Facebook page Endowment UTM, untuk kita menyelusuri fadilat dan keajaiban bersedekah oleh penceramah terkenal yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah bin Kamsah. Jadi sekian sahaja, jumpa nanti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.